Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi hari ini kita akan teruskan lagi sesi pembelajaran kita secara PDPR ya. Jadi cikgu harap semua anak-anak pelajar berada dalam keadaan sihat lah. Jadi sebelum kita mulakan kelas kita ini, marilah kita sama-sama baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Jadi cikgu ucapkan selamat hari raya lah pada semua. Moga berada dalam keadaan sihat lah semua. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tajuk baru ya, bab 3 pengangkutan. Bab pengangkutan. Jadi yang pertama sekali semua anak-anak pelajar sila buka buku teks. Buku teks. Kita akan bincang tajuk pengangkutan ini. Okey, jadi apa yang kita akan belajar pada hari ini ialah kita akan belajar dua tajuk kecil ya. Yang pertama kita akan belajar berkaitan dengan sistem pengangkutan dalam organisma, dan yang kedua 3.2 unit 3.2 kita akan belajar berkaitan dengan sistem peredaran darah. Okey, awak boleh rujuk buku teks muka surat 80 hingga muka surat 90. Okey, ready ya belakang? Jadi bila kita sebut sistem pengangkutan, bila kita sebut sistem pengangkutan, angkut maksudnya membawa lah. Pengangkutan, contoh macam kita sebut sistem pengangkutan, kalau lori angkut berah, angkut barang-barang deh, mengangkut barang dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Dalam badan manusia pun ada sistem pengangkutan tu orang buat. Sistem, ni kita belajar sistem respirasi kan. Ini sistem pengangkutan untuk mengangkut pelbagai jenis bahan untuk masuk ke dalam sel badan kita dan untuk dikeluarkan daripada badan kita. Okey. Ni kita belajar lagi oksigen. Oksigen diangkut melalui apa? Sel apa? Ingat tak apa ni? Sel darah merah. Okey. Lepas tu ada bahan kumuh. Jadi antara bahan-bahan yang diangkut dalam sistem pengangkutan badan kita, yang pertama oksigen. Oksigen diangkut masuk ke dalam badan. Karbon dioksida, bahan kumuh lah, bahan kumuh. Bahan kumuh ni banyak. Ada karbon dioksida, ada urea, bahan-bahan kumuh lain lah. Okey. Lepas tu makanan juga diangkut ke dalam badan. Kita dua belajar dah kan, sistem pencernaan. Makanan yang kita makan apabila dicerna, jadi contohnya kalau karbohidrat jadi glukosa lah sekali kan, diangkut ke dalam di dalam badan kita melalui sistem pengangkutan lah. Lepas tu pelbagai jenis bahan kimia, hormon lah, hormon tumbuh-besaran, macam-macam jenis hormon diangkut daripada satu kawasan ke seluruh badan. Jadi bahan-bahan tadi dia akan masuk ataupun keluar daripada sel kita melalui proses resapan. Selain pada manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan juga mempunyai sistem pengangkutan yang khusus untuk mengangkut air, untuk mengangkut nutrien, untuk mengangkut makanan. Nanti kita akan belajar. Jadi dalam organisma ringkas, tadi kita bincang manusia, haiwan, tumbuhan ni, organisma ringkas juga ada sistem pengangkutan. Sistem pengangkutan yang tidak mempunyai sistem pengangkutan yang khusus lah, dia direct terus oksigen, nutrien terus masuk ke dalam sel melalui membran sel. Contoh organisma ringkas ni, organisma unisel kan, amoeba. Jadi kita tengok apakah kepentingan sistem pengangkutan. Antara poin penting bab ni, kepentingannya ialah mengangkut bahan-bahan yang diperlukan oleh badan seperti oksigen, nutrien, makanan ke dalam badan. Kalau benda ini tidak berfungsi, badan kita akan jadi masalah lah. Kalau oksigen tak boleh masuk, makanan tak boleh dihantar ke sel-sel. Yang kedua, kalau dalam tumbuhan, untuk mengangkut air, mengangkut garam mineral, untuk tumbuhan boleh melakukan fotosintesis lah. Yang ketiga, untuk menyingkirkan bahan kumuh ya.
bahan kumuh perlu dikeluarkan daripada badan. Kalau bahan kumuh ni tidak dikeluarkan daripada badan, ia akan jadi bertoksik, ia akan terkumpul di dalam badan, dia akan jadi toksik ya, jadi racun. Kalau tak boleh keluar bahan kumuh ni dalam masa sekejap saja, 2-3 hari saja boleh menyebabkan mati ya. Nanti kita akan tengok. Okey. Jadi habis dah kita bab 3.1. Jadi dalam isi penting bab ni ialah apakah fungsi sistem pengangkutan? Awak perlu tahu. Yang kedua, contoh bahan keperluan sel, bahan yang diangkut masuk ke dalam sel. Dan dua, contoh bahan kumuh yang disingkirkan daripada sel. Apa benda? Contohnya karbon dioksida, bahan kumuh, contoh bahan kumuh karbon dioksida, urea, garam berlebihan, air yang berlebihan, itu bahan kumuh lah tu. Okey. Contoh bahan keperluan sel apa? Oksigen, makanan. Okey. Apakah kepentingan fungsi sistem pengangkutan dalam organisma? Terangkan impak terhadap organisma sekiranya sistem pengangkutan organisma tidak dapat berfungsi dengan baik. Jadi untuk soalan 3 dan 4 ni saya guna awak buat dalam buku tulis. Bila siap jawapannya, saya nak awak hantar, awak snap gambar dan hantar jawapan itu kepada saya. Itu antara tugasan hari ini ya, yang pertama. Okey. Seterusnya kita akan tengok bab unit 3.2, sistem peredaran darah. Okey. Jadi dalam tajuk ni yang pertama sekali kita akan bincang apakah komponen utama yang ada dalam sistem peredaran darah, dia punya komponen. 3 komponen utama ya. Yang pertama kena ada jantung, yang kedua darah, yang ketiga salur darah. Dia sistem peredaran darah ni adalah sistem yang tertutup. Sistem tertutup tu dia macam darah tu mengalir dalam sistem itu sahaja ya. Dia tidak pergi dia ke tempat lain. Maksudnya macam paip lah. Paip tu, air paip tu duduk dalam paip ya. Dia tak keluar ke tempat lain ya. Okey. Sistem peredaran darah. Sistem kita panggil sistem tertutup ya. Okey, kita tengok jantung. Apa fungsi jantung? Jantung fungsinya untuk mengempam darah. Pam. Dia pam darah deh. Okey. Dalam 1 minit berapa kali jantung mengempam, dia berdenyut. Nanti kita akan bincang lebih kurang 72 kali lah 1 minit. Dan darah. Darah kita lah sebagai pengangkutnya. Semua benda-benda yang diangkut tadi duduk oleh darah. Darah akan bawa. Dan darah ini akan bergerak di dalam salur darah. Okey. Jadi dalam tajuk ni ada sedikit perbezaan ya. Perbezaan yang ketara antara sistem peredaran darah bagi mamalia, reptilia, amfibia, burung dan ikan. Berapa kali darah perbezaan yang pertama ke apa? Berapa kali darah melalui jantung mamalia, ikan, burung, ikan semua ni untuk satu kitaran lengkap. Lepas tu perbezaan yang kedua, berapakah bilangan atrium dan ventrikel di dalam jantung mamalia? Okey, atrium dan ventrikel ni apa? Atrium dan ventrikel ini adalah nama bagi ruang-ruang yang ada di dalam jantung. Nanti kita bincang deh. Okey. Jantung manusia ataupun jantung haiwan, dia ada ruang. Kalau jantung manusia ada 4 ruang, bilik. 4 ruang, 2 ruang atas, 2 ruang bawah. Ruang atas kita panggil atrium, ruang bawah kita sebut ventricle. Tetapi bagi ikan, cuba tengok. Dia punya ventricle ada 1, atrium ada 1, ada 2 saja bilik. Kalau amfibia ada atrium ada 4 deh. Ni ada atrium ada 2, ventricle ada 2. Kalau untuk reptilia pun sama. Atrium 2, ventricle ada 2. Lepas tu kalau untuk mamalia dan burung, mamalia ni termasuk kita lah. Manusia ni mamalia deh. Okey. Jadi perbezaannya apa? Kita tengok deh. Perbezaan bagi kumpulan ikan ada 2 ruang, 1 atrium dan 1 ventricle.
bilangan darah yang melalui jantung sekali saja. Maksudnya darah masuk dalam jantung tu sekali lah. Keluar, lepas tu pergi ke seluruh badan, masuk balik. Dia satu kitaran saja. Okey, kalau amfibia 3 ruang. 2 atrium dan 1 ventricle. Bagi amfibia dan reptilia kebanyakan lah. Okey. Bagi burung dan mamalia ada 4 ruang. Okey, nampak perbezaan? Perbezaan antara 3 kumpulan vertebrata ni ya. Okey. Jadi darah yang melalui jantung bagi amfibia 2 kali. Dia keluar, masuk, keluar balik. Okey. Samalah dengan manusia. Nanti kita tengok ya. Okey. Sekarang kita tengok sistem peredaran darah manusia. Seperti yang kita bincang tadi, dia ada 3 komponen dia. Ada jantung, darah dan salur darah. Okey. Jadi sini kita belajar benda baru ya. Salur darah manusia terdapat 3 jenis. 3 jenis salur darah manusia. Arteri, vena dan kapilari. Okey, dalam buku teks ni, gambar buku teks ni, arteri dia labelkan, dia buat warna merah dia. Arteri ni warna merah. Salur darah warna merah tu arteri. Vena dia warnakan dengan warna biru lah, nak bezakan. Bukan sebenarnya dalam badan kita bukan merah biru ni. Tapi untuk senang kita belajar, dia buat warna merah biru lah. Dan satu lagi kapilari. Kapilari ni salur darah yang halus. Dia gini. Dia jantung. Ada jantung ni. Darah yang baru keluar daripada jantung yang banyak oksigen. Darah yang beroksigen dia keluar melalui arteri ya. Arteri salur darah besar lah. Arteri dibawa di seluruh badan sampai di sel-sel dia akan pecah. Dia macam cabai lah, cabai ranting. Macam leher pokok besar tak ada ranting ni. Ranting-ranting kecil tu pergi kepada kapilari pula. Tadi arteri dia. Arteri ni salur darah besar. Sampai di tu dia jadi kapilari untuk membawa sel ke salur-salur darah kecil. Dan apabila oksigen telah dibagi kepada sel, nak balik pula dia lalu ke vena. Jadi ada arteri, kapilari, vena. Vena tu membawa darah kembali ke jantung. Okey, 3 nanti kita tengok. Okey, sekarang kita bincang struktur dan fungsi bagi jantung manusia. Ini kita bincang jantung manusia. Jantung manusia terdapat 4 ruang. Yang saya sebut tadi. Itu 2 atrium dan 2 ventricle. 2 ruang atas. 2 ruang belah atas, 2 ruang sebelah bawah. Ruang atas kita sebut nama dia atrium. Atrium kanan, dia label ini atrium kanan. Satu lagi kita ada atrium kiri. Ni 2 bilik atas. Bilik sebelah bawah, ruang sebelah bawah kita panggil ventricle. Ventricle kanan dan ventricle kiri. Okey. Jadi ventricle kanan, ventricle. Jadi buku ni, gambar ni kita kena tengok gitu dah. Dalam tubuh kita, yang ni tangan kanan, yang ni tangan kiri dia. Jadi sebelah kanan. Atrium kanan duduk sebelah sini lah. Atrium kanan, lepas tu atrium kiri. Okay. Saya nak tanya soalan, jantung ni duduk di mana dalam tubuh kita? Jantung ni duduk sebelah kiri, tengah ke, sebelah kiri ke sebelah kanan? Jantung manusia duduk di sebelah kiri ya. Sebelah kiri badan kita ni. Lidah dada kita sebelah kiri. Saiznya lebih kurang tapak tangan kita lah, penumbuk kita ni. Duduk. Cuba pegang sini. Sedang pula. Jantung kita duduk sebelah kiri. Jadi ada 4 ruang. Jadi dia label ni, kalau anak panah warna merah, maksudnya darah beroksigen. Kalau warna biru, darah yang terdioksigen. Terdioksigen ni maksudnya darah ini mengandungi kurang oksigen. Maksudnya dalam kalau kita sebut sel darah merah, hemoglobin ataupun oksihemoglobin dia. Maksudnya sel darahnya kurang oksigen lah, terdioksigen. Maksudnya teksi kosong istilahnya teksi kosong. Kalau beroksigen, darah yang mengandungi jumlah oksigen yang banyak.
Maksudnya THC dia penuh. Kalau sel darah merah tu kita panggil oksihemoglobin banyaklah. Kan kita belajar dahulu ni kan. Hemoglobin bergabung dengan oksigen, dia akan jadi oksihemoglobin. Jadi darah beroksigen ni oksihemoglobin lah. Ni. Kita tengok ni. Okey, darah masuk melalui pintu masuk sebelah bawah kita panggil vena cava. Pintu masuk pergi mana? Pergi ke atrium kanan. Dia masuk sini ni. Ni daripada bahagian bawah. Ni vena cava juga. Mungkin ni daripada tangan ke, daripada kepala ke, ada pintu masuk ke dalam atrium kanan kita sebut vena cava ya. Vena cava. Daripada atrium kanan, darah ni akan pergi ke ventricle kanan. Dia pecek, pump. Pada bahagian atrium tu pump, darah turun bawah. Okey. Daripada daripada ventricle kanan, darah akan dipump ke mana ni? Arteri pulmonary. Dia punya salur darah ni. Arteri pulmonary ni akan dihantar ke mana? Darah yang kurang oksigen ni, dia nak refill balik oksigen ya. Pergi ke mana? Pergi ke peparu ni. Sampai di peparu, berlaku proses resapan di alveolus. Kita belajar dah. Oksigen masuk balik, oksigen penuh dah. Dia akan kembali bertukar menjadi darah beroksigen lah ni. Dia tukar jadi merah balik dah. Dia masuk balik ke jantung. Masuk melalui vena pulmonary. Vena pulmonary ya. Okey. Jadi sini istilah. Apa sahaja arteri pulmonary ataupun vena pulmonary, ia berkaitan dengan peparu ya. Kalau ni membawa darah ke peparu, arteri pulmonary. Vena pulmonary membawa darah dari peparu masuk ke jantung. Okey, darah daripada sini, dia akan masuk ke atrium kiri. Daripada atrium kiri dipump ke ventricle kiri, dan daripada ventricle kiri dipump terus keluar melalui aorta. Aorta ni, aorta ya. Aorta adalah arteri yang paling besar dalam badan. Di pump ni, pergi ke kepala, pergi ke tangan, pergi ke kaki. Okey. Dan sampai di sel, katalah dia gerak dia. Sampai di sel, katalah sini sel, sini sel. Apa yang berlaku ialah darah tadi kembali bertukar menjadi darah terdioksigen. Sampai di sel kan dia lepas dah oksigen. Jadi dia balik. Darah balik melalui vena. Vena. Okey, ini kita secara ringkaslah macam mana jantung manusia berfungsi dah. Okey. Your heart is a pump. It's a muscular organ about the size of your fist and is located slightly left of center in your chest. Your heart is divided into the right and left side. The division protects oxygen-rich blood from mixing with oxygen-poor blood. Together, your heart and blood vessels comprise your cardiovascular system, which circulates blood and oxygen around your body. In fact, your heart pumps about 5 quarts of blood every minute, and it beats about 100,000 times in one day. That's about 35 million times in a year. Oxygen-poor blood, blue blood, returns to the heart after circulating through your body. The right side of the heart, composed of the right atrium and ventricle, collects and pumps the blood to the lungs through the pulmonary arteries. The lungs refresh the blood with a new supply of oxygen, making it turn red. Oxygen-rich blood, red blood, then enters the left side of the heart, composed of the left atrium and ventricle, and is pumped through the aorta to the body to supply tissues with oxygen. 4 valves within your heart keep your blood moving the right way. The tricuspid, mitral, pulmonary, and aortic valves work like gates on a fence. They open only one way and only when pushed on. Each valve opens and closes once per heartbeat, or about once every second. A beating heart contracts and relaxes. Contraction is called systole, and relaxing is called diastole. During systole, your ventricles contract, forcing blood into the vessels going to your lungs and body, much like ketchup being forced out of a squeeze bottle. The right ventricle contracts a little bit before the left ventricle does.
Your ventricles then relax during diastole and are filled with blood coming from the upper chambers, the left and right atria. Then the cycle starts over again. Your heart is nourished by blood too. Blood vessels called coronary arteries extend over the surface of your heart and branch into smaller capillaries. Here you can see just the network of blood vessels that feed your heart with oxygen-rich blood. Your heart also has electrical wiring, which keeps it beating. Electrical impulses begin high in the right atrium and travel through specialized pathways to the ventricles, delivering the signal to pump. The conduction system keeps your heart beating in a coordinated and normal rhythm, which in turn keeps blood circulating. The continuous exchange of oxygen-rich blood with oxygen-poor blood is what keeps you alive. Okay, ni dia punya carta alih lah. Lepas tu selain daripada 4 bilik ni, jantung kita juga ada injak. Ni injak tricuspid. Injak tricuspid ni duduk di sini ya. Ni injak ni. Kat sini ada injak. Okey, sini injak bicuspid yang memisahkan antara atrium dan ventricle. Okey, selain pada tu kita ada injak sabit ya. Ni, injak sabit. Injak sabit ni duduk di mana injak sabit ni duduk ni? Duduk di salur yang membawa darah ke peparu, arteri pulmonary ya. Dan salur yang membawa darah ke seluruh badan, aorta, ada injak sabit. Apa fungsi injak? Injak fungsinya hanya membenarkan pengaliran darah satu hala sahaja. Contoh daripada atrium kanan, bila pump ke bawah, injak terbuka. Injak tricuspid ni terbuka. Bila ventricle kanan nak pump, injak ni tutup. Bila tutup, darah akan pergi ke sini lah, pergi ke injak sabit, pergi ke peparu. Kalau injak ni terbuka juga masa ventricle kanan pump, darah ni akan naik balik atas ni, atrium kanan. Jadi turun naik, jalan tak gerak darah jadi. Jadi kalau injak rosak ni, darah tak gerak, jadi bahaya ya. Okey. Jadi sistem peredaran darah kita ni terdapat dua jenis ya. Yang pertama kita panggil sistem peredaran darah ganda 2. Okey, yang pertama ada dua jenis lah. Yang pertama sistem peredaran pulmonary. Pulmonary ni antara peparu dan jantung. Darah daripada peparu dengan jantung. Daripada jantung, arteri pulmonary kan, darah terdioksigen. Jadi sampai di peparu ambil oksigen, lepas tu masuk balik ke jantung melalui vena pulmonary. Ni daripada atas ni, dia pusing ke atas ni. Ini kita panggil peredaran pulmonary ya. Okey. Peredaran yang kedua, peredaran sistemik. Daripada jantung ke seluruh badan. Daripada jantung keluar ke aorta ni, pergi ke seluruh badan, balik melalui vena cava ni. Ini kita panggil peredaran sistemik. Dua jenis peredaran. Peredaran pulmonary, peredaran sistemik. Kedua-dua ni kita panggil sebagai peredaran ganda 2. Ya, yang ni mudah ya, faham ni? Okey. Seterusnya kita akan tengok struktur dan fungsi salur darah utama. Salur darah kita ada 3 jenis. Arteri, vena, capillary. Okey. Jadi ni gambar arteri. Arteri ni membawa darah dari jantung ke seluruh badan. Membawa darah dari jantung ke seluruh badan ataupun membawa darah jantung ke peparu, arteri pulmonary. So, ya, pelik sikit. Okey. Jadi, sifat dia punya ciri-ciri dia, dinding tebal, berotot dan elastik. Arteri ni, tekanan darah dalam arteri ni tinggi ya. Sebab apa? Daripada jantung ni nak pergi ke seluruh badan sampai kaki, jauh nak pergi ya. Jadi dia kena pump kuat sikit. Kalau nak pump kuat, dia punya arteri tu kena kuat lah. Kalau tak kuat, dia pecah. Jadi, untuk menguatkannya, dia dinding tebal. Lepas tu dia berotot dan elastik. Bagi vena cava ni darah dalam perjalanan pulang dah lah. Sifat dia, dinding dia nipis, saiz lumen yang lebih besar, dan istimewanya dia ada injak. Kalau arteri, lumen dia kecil. Lumen tu apa? Lumen tu
bukaan lah lumen. Lumen tu gini, kalau kita ada marker ni guys. Ni lumen dia ni, lumen. Lubedal itu lumen. Saiz bukaan salur tu. Okey, kita tengok seterusnya. Ni ciri-ciri bagi arteri, kapilari dan vena. Fungsi. Arteri mengangkut darah beroksigen, vena mengangkut darah terdioksigen. Lepas tu dia ada pengecualian ya. Arteri pulmonari mengangkut darah terdioksigen. Ni yang pelik. Vena, semua vena mengangkut darah terdioksigen kecuali vena pulmonari. Yang ni mengangkut darah beroksigen. Okey. Jadi peredaran darah kalau arteri cepat, tekanan darah tinggi, kita boleh kesan nadi melalui arteri dah. Okey. Kalau lain tak boleh kesan nadi. Okey. Jadi ciri-ciri dia ni tebal, tiada injak, saiz lumen kecil. Kalau vena ada injak, saiz lumen yang besar, dinding yang nipis. Okey. Kalau kapilari salur darah yang paling nipis. Ia duduk antara arteri dengan vena kan, di sel-sel. Jadi untuk memudahkan proses resapan dia kena nipis lah. Dia ada injak, saiz lumen paling kecil, tekanan darah dia pun rendah lah. Okey. Jadi sekarang kita akan tengok tajuk seterusnya, degupan jantung. Jadi dengar tak bunyi jantung kan dalam TV ke, lup-dup, lup-dup. Bunyi lup-dup dia. Maksudnya sekali jantung kita mengepam dia bunyi lup-dup, lup-dup. Apa itu? Anggap dia bunyi tu. Jadi awak boleh rujuk buku teks dah. Sebenarnya jantung kita dia bunyi lup-dup tu dia ada dua istilah. Yang pertama sistol, yang kedua diastol. Kita kena tahu apa itu sistol, apa itu diastol. Okey. Kita start dengan loop dulu deh. Loop ni, bunyi loop ni terhasil apabila injak trikuspid dan bikuspid tertutup. Kalau injak bikuspid ni, bikuspid, trikuspid tertutup, maksudnya ventricle mengecut. Ventricle bilik bawah ni mengecut, ventricle kanan, ventricle kiri ni mengecut. Dia pam darah keluar lah. Kalau belah kanan biru ni keluar ke paru, kalau merah ni keluar ke seluruh badan. Jadi ini kita panggil, keadaan ini kita panggil sebagai sistol. Jantung berada dalam keadaan sistol ya. Okey. Jadi bacaan tekanan darah yang mengalir keluar dari jantung pada masa ini, pada masa jantung dalam keadaan sistol ni kita panggil sistolik. Tekanan itu kita panggil sistolik. Bunyi loop. Maksudnya apa? Bilik bawah sedang pam, loop. Yang ada bilik bawah, bilik atas dia. Bilik bawah setengah pam, loop. Dup. Okey, dup mana dup? Dup ni hak ni. Kita tengok dup. Bunyi dup dihasilkan apabila injak sabit tertutup pada aorta dan arteri pulmonary. Ni injak sabit mana atas ni? Ni injak sabit ni. Ni injak sabit. Injak sabit ni. Dan injak bikuspid, trikuspid ni terbuka. Okey. Dalam bahasa yang mudah, bilik atas dia pula pam, mengecut. Bilik atas kecut, bilik bawah terbuka. Baru bunyi dup. Bila bilik atas ni pam, darah turun bawah. Bila bilik bawah ni pam, bilik atas terbuka, dia akan darah pergi ke paru ataupun pergi ke seluruh badan. Jadi ini kita panggil sebagai diastol ya. Keadaan ini kita panggil diastol. Okey, diastol. Dan tekanan darah yang diukur pada waktu ini kita panggil diastolik. Diastolik. Jadi kita tengok tekanan darah. Alat untuk mengukur tekanan darah. Alat ini kita panggil sphygmomanometer. Ni alatnya, ada elektronik, ada jenis konvensional macam ni. Jadi alat ini mengukur apa? Mengukur dua jenis tekanan tadilah, sistolik dan diastolik. Awak pasti ada ni. Tekanan sistolik ni lebih tinggi daripada tekanan diastolik. Okey. Sistolik ni tekanan mana tadi? Tekanan semasa ventricle mengepam darah dia. Bilik bawah pam.
kuat lah nak pump pergi ke seluruh badan, pergi ke peparu. Kok diastolik ni bilik atas atrium, pump nak pergi mana? Pergi bilik bawah. Jadi tekanan dia rendah sikit. Okay. Jadi bagi manusia yang normal, bagi orang-orang sihat lah, tekanan darah dia yang normal ialah 120/75 mm Hg. Okay. Ini tekanan darah yang normal lah. Cabaran minda ni. Mengapa tekanan sistolik lebih tinggi daripada bacaan tekanan diastolik? Sistolik ni dia nak pump darah pergi ke mana? Ke seluruh badan. Jadi dia perlu pump lebih kuat. Diastolik, tekanan darah nak pergi mana? Atrium mengepam darah ke ventrikel bawah dekat sahaja. Jadi jantung berdenyut tadi akan menyebabkan jantung kita duk loop tu, salur darah kita akan ada nadi lah. Apa itu nadi? Nadi ialah apabila salur darah kita mengecut dan mengendur. Salur darah mana kita boleh cek nadi? Arteri ke, vena ke, kapilari. Tadi kita bincang dah. Yang boleh cek nadi ialah arteri. Okay. Jadi kalau jantung kita pump 100 kali, nadi kita pun 100 kali jugalah. Banyak titik-titik nadi awak buat segak sama dia. Kat mana kita boleh cek nadi? Yang di bawah tekak ni. Nadi-nadi utama kita panggil titik nadi ya. Di tangan, di sini, sini ada banyak ya titik-titik nadi. Titik-titik nadi ni tempat apa? Titik-titik nadi ni maksudnya arteri tu berada dekat dengan permukaan kulit. Permukaan epidermis ni. Ia macam duduk luar sikit. Senang kita cek dia nadi arteri. Okay. Jadi nadi kita ni berapa laju dia bergerak, kadar nadi kita ni dipengaruhi oleh beberapa faktor. Cuba tengok eksperimen ni mempengaruhi kadar denyutan nadi. Berehat, berjalan, berlari. Awak rasa mana akan nadi tinggi? Berlari lah. Betul, berlari. Bila kita berlari, tubuh kita memerlukan lebih banyak oksigen kan? Sel kita ni nak bergerak ni kena ada oksigen banyak. Jadi bila perlu oksigen banyak, darah perlu hantar banyak ni. Lebih banyak kena hantar. Jadi bila darah perlu menghantar lebih banyak, jantung ni kena gerak laju sikit. Pump. Sebab banyak ni nak bakar ni. Peparu pun jadi laju. Jantung jadi laju. Nadi laju saja ni. Berehat ni slow je lah. Itu saja. Jadi aktiviti fizikal, aktiviti yang memerlukan fizikal, senaman ke apa semua ni, akan menyebabkan kadar denyutan nadi bergerak lebih laju. Selain daripada aktiviti fizikal, kita ada beberapa faktor lain. Jantina, umur, tahap kesihatan. Jantina ni orang lelaki mempunyai denyutan jantung ataupun kadar nadi yang lebih perlahan berbanding orang perempuan. Itu fakta dia. Kenapa? Kenapa ini berlaku? Kerana saiz jantung perempuan lebih kecil berbanding jantung lelaki. Jadi kalau kecil sikit pump dia, kena pump banyak kali lah sikit. Nak bagi cukup oksigen dia. Satu pump besar, satu pump kecil dia. Kita nak pump sama banyak. Jadi pump besar tu lah. Ni pump sekali sampai 2 butir dia. Ni pump sekali sampai 1 butir. Ni nak suruh sampai 2 butir juga. Ni pun pump 2 kali. Jadi tu hebat comel dah lah. Kenapa orang lelaki dia punya badan, dia punya fizikalnya lebih daripada perempuan? Sebab orang lelaki wajib mencari nafkah. Nafkah tu wajib hanya pada orang lelaki. Orang perempuan tidak wajib mencari rezeki dia. Okey. Selain daripada itu umur. Kita tengok umur ni, awak tengok jadual di buku teks dia. Semakin meningkat umur, semakin rendah kadar nadi. Kalau kita cek anak-anak budak-budak umur, budak-budak kecil tu, nadi dia laju ya. Nadi dia laju. Kalau contoh, kalau orang dewasa 70 ni dia 72 seminit. Seminit jantung kita pump 70 kali kalau orang dewasa lah.
Cuba tengok ni orang dewasa umur 20 lebih ni ke. Okey. Tapi kalau kanak-kanak tanya rehat pun laju ya. Ini jadual ni menunjukkan kadar nadi maksimum. Maksimum ni apa? Paling laju boleh dikira. Kalau lebih pada ni, jantung akan takut berhenti tiba-tiba lah. Contoh orang umur 20 tahun, paling maksimum kalau ikut jadual ni dia boleh pergi sampai 200. Kalau dalam keadaan rehat 70 dia. Tanya naik bersikar kau, dia main bola ke apa, dia akan jadi laju lah. Tapi kalau duduk push lagi sampai 200 maksimum. Kalau push juga lagi, kemungkinan jantung akan bermasalah, dia berhenti tiba-tiba mati. Ramai lah ni. Contoh orang-orang dewasa, orang tua-tua orang main badminton. Ataupun kayu bersikar, tiba-tiba jantung berhenti. Sebab apa? Sebab dia melebihi had maksimum dia. Okey. Faktor yang seterusnya, tahap kesihatan badan. Lazimnya biasanya orang yang sakit, orang yang kurang sihat ni, dia punya nadinya lebih tinggi daripada orang yang normal. Okey, jadi kadar nadi yang terlalu tinggi ataupun rendah berbahaya dan boleh membawa maut. Ada setengah tu orang sakit nadi dia rendah sangat dah pula. Pada orang sihat masalah juga. Okey, jadi kita dah habis dah tajuk ni. Jadi untuk tugasan yang kedua untuk hari ni, cikgu nak awak buat ni ya. Apakah praktis formatif 3.2 ni? Okey, buat dalam buku tulis dan snap gambar dan hantar kepada cikgu. Jadi saya harap awak semua faham ya apa yang kita bincang pada hari ini. Jadi kita akan bertemu pada waktu lain di kelas yang lain pula. Ilal liqa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa sebelum habis kelas. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin.